Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kuliah hari ini, kita akan bincang masih lagi dalam unit yang kelima, pembangunan negara, yang mana fokus utama perbincangan adalah dasar luar negara. So, untuk hari ini, kita akan bincang beberapa dasar luar yang disertai oleh Malaysia sama ada di peringkat serantau maupun di peringkat antarabangsa. Okey. Baik, ini adalah sedikit keratan akhbar yang berkait dengan hubungan Malaysia dengan negara-negara luar, dan keratan akhbar ni antara tahun 2019 hingga 2020 lah. Hubungan Malaysia dengan negara-negara jiran sama ada dengan di peringkat serantau maupun antara hubungan Malaysia dengan negara China di peringkat yang lebih tinggi lah. Okey, sebelum itu kita bincang dulu apa yang dimaksudkan dengan dasar luar negara. Seperti mana yang kita dah sedia maklum, dasar ni adalah bermaksud matlamat. Apa yang diingin dicapai oleh kerajaan melalui hubungan dengan negara luar. Itu maksudnya dasar luar. Apa yang ingin diperoleh oleh negara Malaysia dalam usaha mengadakan hubungan dua hala dengan negara-negara lain, sama ada dalam aspek politik, ekonomi maupun sosial. Okey, so dasar luar ni diamalkan bertujuan untuk mendapatkan semangat setia kawan serta menjamin hubungan baik dengan negara-negara luar lah. Okey, dan keutamaan juga kita lihat dalam usaha untuk menjaga kepentingan serta kedaulatan negara kita, maka hubungan dengan negara-negara luar tu perlu dilaksanakan. Okey, dan sentiasa sebenarnya dasar luar negara ini sentiasa berubah mengikut senario politik antarabangsa, tetapi dasar luar yang ada ini namanya tak pernah diubah lah, kecuali matlamat serta tujuan sesebuah dasar yang ada itu. Okey, terdapat beberapa sebab kenapa dasar luar ni nak dibuat ataupun nak dilaksanakan, nak dijalankan lah. Okey, antaranya adalah untuk satunya kepentingan negara. Apabila kita menjalankan dasar luar, maka kita dalam masa yang sama kita menjaga kepentingan negara kita dalam aspek politik, ekonomi maupun sosial. Yang keduanya adalah struktur politik negara. Apabila sesebuah negara mempunyai dasar dalam negara, secara automatiknya negara tersebut perlu melaksanakan dasar luar negara bagi membolehkan dasar dalam negara ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Yang ketiga adalah geostrategik. Geografi dan juga strategik adalah kedudukan. Antara sebab kenapa dasar luar negara ini perlu dilaksanakan ataupun perlu dibuat, perlu dijalankan adalah kerana keadaan strategik negara kita. Kedudukan negara kita dengan negara-negara lain maka menyebabkan negara kita perlu melaksanakan dasar luar negara. Tujuan dia untuk apa? Untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara kita baliklah. Okey, kemudian yang seterusnya adalah dasar luar negara. Okey, so dasar luar negara ni kita ada beberapa bentuk dasar luar negara. Satunya adalah ASEAN, yang mana ASEAN ini berada di bawah dasar luar serantau, manakala PBB Commonwealth 6 OIC berada di bawah dasar luar antarabangsa. Jadi, kesemua dasar-dasar luar ini memberikan impak kepada pembangunan dalam negara Malaysia. Okey, yang seterusnya adalah dasar luar pemimpin negara. Kalau kita tengok ini secara ringkas, dasar luar bermula daripada Merdeka 1957 sehinggalah ke hari ini, setiap daripada Perdana Menteri memang akan melaksanakan dasar luar negara. Cuma bezanya dasar luar negara apa yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri tersebutlah. Dan kalau kita tengok di bawah Tunku Abdul Rahman, kita ada dasar Pro-Barat, dasar anti-komunis, dasar kerjasama serantau. Yang ini dilaksanakan sama ada di peringkat serantau maupun di peringkat antarabangsa. Kemudian dasar di zaman Tun Razak juga buat dasar luar negara. Zaman Tun Hussein banyak melaksanakan dasar yang Tun Razak dah buat. Kemudian Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia ada banyak buat dasar luar, tetapi Tun Dr. Mahathir ni, dia banyak melaksanakan dasar luar dengan Jepun. Okey, kemudian melalui pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, so kita nampak adanya dasar pandang ke timur, yang mana Jepun dijadikan sebagai satu platform kepada keadaan pembangunan negara. Kemudian Tun Abdullah Ahmad Badawi menjalankan hubungan dengan negara China. Kemudian Najib Razak memperkukuhkan hubungan dengan China. Tun Mahathir Mohamad bila dia naik untuk jadi Perdana Menteri kali kedua, maka dia laksanakan dasar dengan negara-negara, dengan negara Jepun misalnya. Dia tambah baik hubungan dengan negara Jepun lah. Okey, kemudian sekarang di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita nampak Tan Sri Muhyiddin Yassin banyak mengekalkan dasar yang dibuat oleh pemerintah sebelum inilah, menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar. Okey, kemudian yang seterusnya adalah pertubuhan di peringkat serantau.
Yang pertama iaitu ASEAN. So ASEAN ni fungsi dia ataupun ASEAN ini kalau kita tengok Association of Southeast Asian Nation, ASEAN ya. Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 dan antara orang yang ada pada waktu penubuhan ASEAN itu adalah Tun Razak, Tun Adam Malik, S. Rajaratnam, Tanat Koman dan juga N. Romas ya. Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia ya. Itu antara negara-negara terawal lah yang menubuhkan ASEAN melalui Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ni apa? Deklarasi Bangkok ni adalah persidangan di Bangkok kali yang pertama diadakan lah. Okey, tahun 67. Kemudian yang seterusnya adalah ASEAN ni bertujuan untuk membaiki hubungan ataupun kerjasama dalam semua bidang, sama ada dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Dan Malaysia ni memang sangat mementingkan pengukuhan pertubuhan ASEAN tersebut lah. Okey, ini adalah objektif ASEAN. So kalau kita tengok ada kerjasama efektif dalam pembangunan sumber industri pertanian, mengembangkan kepentingan secara bersama dari segi politik, ekonomi maupun sosial, mengekalkan keamanan dan kestabilan negara, memperluaskan perdagangan dan kajian mengenai masalah perdagangan komuniti, mengeratkan kerjasama melalui perhubungan serantau, meningkatkan bidang pengajian dan pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kemajuan sosial. Dan kalau kita tengok kepada objektif ASEAN ini, kesemua objektif ini merangkumi aspek politik, ekonomi maupun sosial. Tetapi untuk ASEAN ini banyaknya adalah kepada pertumbuhan ekonomi lah, serta kerjasama sosial yang banyak diberi penekanan kepada dalam kerjasama tersebut. Ya, sejak daripada awal penubuhan hinggalah ke hari ini. Okey, ini adalah prinsip-prinsip utama ASEAN. Apabila sesebuah negara ini berada dalam ASEAN, maka sesebuah negara itu perlu untuk mengikuti prinsip-prinsip ini. Yang pertama, hormat terhadap kemerdekaan, ketuanan dan kesamaan. Maksudnya, dia mesti hormat setiap anggota ataupun setiap negara-negara yang ada ini perlu menghormati kemerdekaan serta identiti nasional negara tersebut. Dia tak boleh untuk mencampuri urusan negara-negara lain. Okey, hak untuk setiap negara memimpin dan juga bebas daripada campur tangan luar. Maksudnya kalau kata Malaysia sertai ASEAN, so Malaysia akan dijaga dari segi bebas untuk daripada campur tangan daripada negara-negara yang ada. Maksudnya bebas daripada campur tangan daripada Thailand, daripada Indonesia. So dia tak boleh ganggu urusan negara kita. Yang ketiga, menyelesaikan perbezaan atau perdebatan dengan aman. Contohnya kita ada masalah pertikaian wilayah. Jadi melalui ASEAN ini pertikaian wilayah itu dapat diselesaikan melalui pertubuhan inilah. Sekiranya tak dapat diselesaikan juga, maka akan dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah menolak penggunaan ketenteraan. Setiap negara anggota tak boleh menggunakan ketenteraan apabila melakukan ataupun contohlah ya, Singapura tak puas hati dengan Malaysia, maka Singapura ni menjalankan ataupun membuat serangan ke atas Malaysia. Tak boleh. Kenapa? Sebab dalam prinsip ASEAN telah menolak penggunaan ketenteraan ke atas negara-negara lain. Kerjasama efektif antara setiap negara anggota. Baik, negara-negara anggota ASEAN, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buah negara anggota, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar dan juga Cambodia. Tetapi kita ada satu lagi negara anggota yang kita panggil negara pemerhati ASEAN, yang dikenali sebagai Timor Leste. So dia tak berada di bawah negara anggota yang betul lah, tetapi dia adalah negara pemerhati dalam ASEAN. Okey, kerjasama ASEAN ni dalam bidang politik dan keselamatan, kalau kita tengok persetujuan bersama negara anggota dari segi aspek ekonomi serta aspek ekonomi memang dititik beratkan dalam kerjasama ini. Kemudian perjanjian zon bebas senjata nuklear, kita ada forum serantau ASEAN, kita ada ZOFAN, zon aman bebas dan berkecuali. Jadi setiap kerjasama ini dibuat dengan negara-negara anggota lah. Okey, kemudian kerjasama dalam bidang ekonomi antara projek-projek yang ada di bawah ASEAN, kita ada projek industri ASEAN, kita ada skim pelengkap industri ASEAN.
Kemudian kerjasama dalam bidang sosial, contohnya pesta-pesta keamatan, lagu-lagu kebudayaan. Kita ada kerjasama kesusasteraan, sukan, kesihatan. Kita ada dari segi pendidikan. Kita ada dari segi bidang pelajaran sains dan kebudayaan. Kita ada mengawal penyalahgunaan dadah. Kita ada usaha sama untuk menjalankan penyelidikan penyakit-penyakit tropika. Dan kita ada kerjasama dalam bidang pelancongan. So, kalau tengok kepada kerjasama bidang ASEAN, ada banyak kerjasama yang telah dilaksanakan oleh negara-negara anggota. Okey, yang seterusnya adalah Commonwealth. Commonwealth ni ditubuhkan tahun 1926. Malaysia menyertai Commonwealth ni tahun 1957 dan mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth, COCOM, ya, COCOM, ya, CHOGM, diadakan 2 tahun sekali. Dan ada 54 buah negara-negara anggota Commonwealth. Commonwealth ni apa? Commonwealth ni adalah negara-negara bekas tanah jajahan British. Mana-mana yang pernah dijajah oleh British, maka mereka akan menyertai Commonwealth secara automatik. Okey, Malaysia dalam Commonwealth, keistimewaan dan perdagangan dengan negara-negara anggota yang lain, bantu rancangan Colombo dalam bidang teknikal dan beasiswa, menjadi pengerusi program kerjasama Commonwealth, kemudian tuan rumah sukan Commonwealth, ya. Itu adalah antara Malaysia dan juga Commonwealth lah. Okey, kejayaan utama Commonwealth, yang pertama, bantu Zimbabwe dapat kemerdekaan, membantu negara anggota dalam hal yang berkait dengan pendidikan, dari segi ekonominya, dari segi kesihatannya, kritik India dan Pakistan kerana menjalankan ujian nuklear, ya, pada masa tu. Kemudian negara-negara berkecuali. Okey, yang seterusnya adalah pertubuhan negara-negara berkecuali. So, negara-negara berkecuali ni adalah negara yang baru merdeka dan ingin mengelak daripada blok-blok barat dan juga timur. Ya, kemudian negara ini mengamalkan dasar berkecuali untuk mengelak daripada blok ketenteraan atau politik. Kemudian prinsip 6, okey, prinsip ni mesti dihormati oleh setiap negara-negara anggota. Menghormati hak asasi manusia, hormat kedaulatan dan keutuhan wilayah, iktiraf persamaan semua ras, tidak campur tangan dalam hal ehwal negara lain. Okey, tidak kenakan tekanan kepada negara lain. Contohnya dia tak puas hati dengan negara lain, maka dia kenakan tekanan ke atas negara itu, tak boleh. Itu syarat utama kepada 6. Okey, Malaysia, peranan Malaysia dalam 6, mempertingkatkan kerjasama antara negara membangun dengan negara miskin. Berkaitan dengan dadah di peringkat antarabangsa juga cuba untuk diperangi. Perjuangkan isu Antartika sebagai warisan bersama. Dulunya Antartika ni adalah sebuah kutub yang mana benua Antartika, ya, yang tidak diganggu oleh sesiapa, dia adalah hak milik kepada PBB. Dan Antartika ni cuba nak dijadikan tempat untuk nak test nuklear. Maka Malaysia melalui 6 cuba untuk menyatakan yang benda tu tak boleh dilaksanakan lah. Dan menghapuskan dasar apartheid di Afrika. Apartheid ni dasar apartheid, ya, dasar membezakan warna kulit, ya, di Afrika lah. Okey, yang seterusnya adalah pertubuhan negara-negara Islam OIC. So OIC ni ditubuhkan pada 25 September 69 di Morocco, dan tujuan dia adalah untuk menyatupadukan negara Islam. Dan objektif utama OIC ni adalah kerjasama negara-negara anggota untuk perpaduan umat Islam, mengeratkan hubungan dengan negara-negara anggota, memelihara kehormatan, kemerdekaan serta hak bangsa, menyelesaikan pertelingkahan umat Islam, kemudian menghapuskan penindasan dan juga penjajahan umat Islam terhadap dunia Islam lah. Okey. Dan peranan Malaysia melalui OIC, selesaikan isu Iran-Iraq, selesaikan perjuangan Malaysia terhadap rakyat Palestin, menyokong perjuangan Mujahidin Afghanistan, kemudian membina UIA untuk negara-negara anggota. Bagi negara-negara anggota yang nak sambung belajar, so boleh datang ke UIA. Kemudian kutuk dasar penghapusan etnik di Bosnia, Herzegovina, menganjur musabakah Al-Quran di peringkat antarabangsa dan memberi bantuan keuangan dan serta kemanusiaan untuk mangsa gempa bumi dan juga perang di Chechnya. Kemudian di Syria, ya, ada banyak lagi lah peranan Malaysia melalui OIC. Kemudian yang last sekali adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, dan ditubuhkan pada tahun 1945. Matlamat utama PBB adalah untuk kekalkan keamanan dunia, kerjasama ekonomi dalam pelbagai bidang, lindungi hak asasi manusia,
Kemudian antara strategi di bawah PBB ni adalah mengadakan persidangan, menyelesaikan isu negara anggota, selesaikan pertelingkahan dunia, adili pertikaian antarabangsa, kemudian mengendalikan program-program yang dianjurkan oleh PBB sendirilah.